学生们，大家好，我是宝林老师。今天老师教你们tingkatan 2, kelas makanan. Yang pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat membekalkan tenaga yang diperlukan oleh badan untuk menjalankan aktiviti harian. Unit asas karbohidrat ialah glukosa. Contoh makanan yang mengandungi karbohidrat ialah roti, ubi gentang, pisang, nasi, dan gula. Yang kedua ialah protein. Protein membinakan tisu badan, enzim, antibodi, dan hormon. Dia juga membina sel-sel dan tisu baharu untuk pertubuhan dan menggantikan tisu-tisu yang rosak. Unit asas untuk protein ialah asid amino. Contoh makanan yang mengandungi protein ialah ikan, keju, kekacang, daging, susu dan telur. Seterusnya ialah lemak. Sebagai simpanan tenaga, sebagai penabat haba untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badan. Lemak melindungi organ-organ dalaman. Unit asas untuk lemak ialah asid lemak dan kolesterol. Contoh makanan yang mengandungi lemak ialah kekacang, avokado, minyak masak dan salmon. Seterusnya ialah pelawas. Pelawas merangsang peristalsis pada salur pencernaan dan diperlukan untuk menjaga kesihatan usus. Contoh makanan pelawas ialah buah-buahan dan sayur-sayuran, kacang dan bijirin. Seterusnya ialah air. Air sangat penting. Air mengangkut gas, makanan tercerna dan bahan buangan. Air juga bertindak sebagai pelarut. Air terlibat dalam tindak balas kimia dan mengekalkan fungsi dan pertubuhan sel. Air juga mengawal suhu badan. Mineral. Terdapat beberapa jenis mineral. Yang pertama ialah kalsium. Sumber-sumber kalsium ialah susu, keju, sayur-sayuran hijau, telur dan udang. Fungsi kalsium ialah membentukkan tulang dan gigi yang kuat. Jika kekurangan kalsium, dia akan membawa kesan riket dan osteoporosis. Seterusnya ialah natrium. Sumber-sumber natrium ialah garam biasa, daging, keju, kekacang. Fungsinya ialah membentukkan pendalir badan. Jika kekurangannya akan membawa kesan kekejangan otot. Seterusnya ialah besi. Sumber-sumber besi ialah daging, telur, sayur-sayuran hijau, hati dan ginjal. Fungsi besi ialah membina hemoglobin sel darah merah. Jika kekurangannya akan menyebab anemia. Iodin. Sumber-sumber iodin ialah makanan laut, garam beriodin dan rumpai laut. Fungsinya ialah membantu fungsi kelenjar tiroid. Kekurangannya akan menyebab gauta. Vitamin. Terdapat beberapa jenis vitamin. Yang pertama ialah vitamin A. Sumber-sumber yang mengandungi vitamin A ialah karot, minyak ikan, kuning telur, tomato, sayuran hijau. Fungsi vitamin A ialah membantu penglihatan pada waktu malam. Jika kekurangan vitamin A, dia akan membawa kesan rabun malam. Seterusnya ialah vitamin B. Sumber-sumber vitamin B ialah bijirin, ubi gentang, hati, telur, yeast, susu dan daging. Fungsi vitamin B ialah memelihara sistem saraf. Jika kekurangan vitamin B akan menyebabkan biri-biri anemia. Vitamin yang seterusnya ialah vitamin C.
Sumber-sumber vitamin C ialah buah-buahan, segar dan sayur-sayuran. Fungsi vitamin C ialah memelihara kesihatan kulit dan gusi. Jika kekurangan vitamin C, dia akan membawa penyakit scurvy. Seterusnya ialah vitamin D. Sumber-sumber vitamin D ialah minyak ikan, telur, susu, hasil tunisi. Vitamin D juga boleh dibuat oleh badan dengan kehadiran cahaya matahari. Fungsi vitamin D ialah untuk membentuk tulang dan gigi yang kuat. Jika kekurangan, dia akan membawa kesan kerosakan gigi dan riket. Sumber-sumber vitamin E ialah kuning telur, biji bunga matahari, kekacang, jerma gandum, bijirin sempurna dan minyak sayur. Fungsi vitamin E ialah memelihara fungsi sistem pembiakan. Jika kekurangan vitamin E, dia akan membawa kesan kemandulan, keguguran fetus. Akhirnya ialah vitamin K. Sumber-sumber vitamin K ialah sayur-sayuran hijau, tomato, kuning telur. Vitamin K juga boleh dihasilkan oleh bakteria di dalam usus besar. Fungsi vitamin K ialah mempercepatkan pembekuan darah. Jika kekurangan vitamin K, darah akan lambat beku. 学生们，老师希望你们明白老师教什么。现在我们就要做练习了。老师有发答案给你们，所以你们自己可以改，一定要做，不可以懒惰。好，今天就到此为止吧，下次再见，拜拜。上39宝贝们，你们都学会了吗？